Jadi bila maksud insan kamil ni, manusia yang sempurna, manusia yang sudah mencapai kriteria, ciri apa yang dikehendaki sebagai seorang manusia sebenar. Itulah manusia yang sempurna. Bukan berarti manusia yang sudah bersifat dengan sifat Tuhan. Orang kita gini karu sikit. Bila penggunaan bahasa gini tak cermat. Sehingga bila kita sifatkan, bila ahli tasawuf mensifatkan sesuatu dengan sifat-sifat yang kadang-kadang ada kaitan dengan Allah Ta'ala, dia kata mempertuhankan manusia pula dah. Hari ni jadi macam-macam dah hari ni. Padahal kita sepatutnya kena jelas molek lah. Bila benda tutup berkait dengan manusia, ada makna dia. Bila berkait dengan Allah Ta'ala, ada makna dia. Tapi kalau jenis yang tak ada disiplin ilmu kau, dia langgar berabil lah batasan ni. Kau mula dia kata, ni ajaran syirik ni, sesat ni. Itu punca dia. Tengok apa kata Ibn Khaldun. Baik, dengan keadaan begini, para sufi mendapat satu kesan, iaitu ilmu yang khusus difahami oleh mereka saja. Kesan dia, natijah dia, mereka tekun menyucikan batin dengan amalan-amalan soleh ni. Allah Ta'ala telah melempahkan kepada hati mereka itu, ke dalam kalbu mereka itu, satu kefahaman ilmu yang orang lain tak boleh nak takak melek. Yang mungkin kalau dicerita secara mudah, orang lain tak faham melek, bila tak faham tu, dia tuduh salah. Tu je jadi sebenarnya. Yang berlaku setengah orang menyesatkan, sesat sungguh pun ada juga. Sesat sungguh. Setengah tu kadang-kadang kesesatan itu kerana ditafsir secara salah oleh orang yang tak faham dia tu. Yang memahaminya dapat menghuraikannya dengan betul, dengan jelas. Dari mana semua ni? Ni tadilah mereka tekun beribadah menyendiri sehingga kalbu mereka jadi jernih. Lalu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ilmu yang khusus, kefahaman yang khusus, yang mereka saja faham dia tu. Yang tidak menempuh perjalanan mereka tu mungkin payah nak faham, ataupun tak faham dah. Ada ni. Ilmu yang bersifat amali dan rasaan rohani. Ilmu dia tu sebahagiannya merupakan ilmu yang sifatnya amalan, dan ada yang bersifat zauq, yakni pengalaman batin mereka tu dikurniakan Allah kepada mereka. Ini perkembangan awal tasawuf ni. Lalu mereka mulalah berbicara berkenaan ilmu-ilmu ini sebagaimana yang telah disusun di dalam karya-karya penulisan mereka. Jadi ahli-ahli tasawuf ni yang menempuh amalan ini, lalu Allah Ta'ala beri kefahaman kepada mereka, beri lempahan ilmu kepada mereka, sehingga mereka dapat memahami ilmu-ilmu yang orang lain tak dapat faham, ataupun dapat memahami sesuatu yang orang lain tak dapat mencapainya. Jadi mereka ni di kemudian hari telah menulis ilmu-ilmu ni ke dalam kitab-kitab mereka. Sehingga timbullah kitab-kitab tasawuf zaman tu. Antara zaman-zaman awal dulu, kitab-kitab tasawuf kita yang agak terkenal, seperti karya-karya kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Muhasibi, itu peringkat kurung kediang lah, kurung ketiga, kurung kedua, ketiga, sekitar kurung ketiga Hijriah. Riayah li hukukillah, Amal Qulub wal Jawarih, dan banyak lagi karya-karya dia ni. Kemudian sikit lagi timbul pula tokoh-tokoh lain, Abu Talib Al-Maki dan kitab Qutul Qulubnya, Al-Qushairi dengan risahnya, Al-Lumat oleh At-Tusi dan karyanya Al-Lumat, dan ramai-ramai lagi, banyak lagi lah yang ditulis. Ilmu mereka ni mereka tulis, mereka catat ilmu mereka ni. Baik, oleh yang demikian berkembanglah tasawuf daripada soal-soal melaksanakan ibadah kepada menjadi satu cabang ilmu Islam. Inilah bagaimana tasawuf tu kalau di zaman awal lebih berupa ibadah, lebih berupa amalan, di kemudian hari menjadi suatu disiplin ilmu tasawuf. Hasil daripada tadilah mereka beramal, Allah Ta'ala berikan kefahaman, mereka tulis kitab. Akhir sekali terkumpul menjadi satu disiplin ilmu. Menjadi satu ilmu yang tersusun, yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf. Jadi kalau sebelum tu tak timbul ilmu-ilmu ni, bukan berarti tak ada. Mereka tak tulis. Tapi pada zaman awal Islam tu mereka buat amalan, ibadah. Mereka tak tulis. Tapi di kemudian hari ada di antara mereka ini yang alim mula tulis apa yang mereka dapat. Maka jadilah ilmu
tasawuf. Baik, justru mereka mendefinisikan tasawuf, lalu mereka telah menjelaskan tasawuf, memberi definisi tentang tasawuf. Dia kata apa? Satu ilmu untuk mengetahui cara manusia sampai ke tahap manusia kamil. Ilmu tasawuf ni satu ilmu yang menjelaskan tentang cara apa dia? Cara bagaimana kita ni nak meningkatkan diri kita menjadi manusia yang sempurna. Perkataan ni pun timbul masalah juga. Manusia ni sempurna ke? Banyak takwil kita ni kadang-kadang. Nak jadi manusia sempurna, kan Allah Ta'ala saja yang sempurna kan. Manusia ni dah mana pula nak jadi manusia sempurna ni. Istilah sempurna ni kita kena faham lah menurut penggunaan ayat dia tu. Kesempurnaan yang hakiki, yang tak ada cacat celah sikit pun memang milik Allah Ta'ala saja. Adapun bila dikaitkan dengan manusia, insan yang kamil itu, insan yang mencapai maksud kemanusiaannya itu. Macam orang periksa lah, makannya makan 100, makan penuh. Tapi tak semestinya dia tahu belaka. Tapi bila sampai makan 100 tu, dia penuh makan dia. Sempurna pada tahap dia tu. Tapi tidaklah berarti dia tahu semua perkara. Kena faham gitu. Jadi bila maksud insan kamil ni, manusia yang sempurna, manusia yang sudah mencapai kriteria, ciri apa yang dikehendaki sebagai seorang manusia sebenar. Itulah manusia yang sempurna. Bukan berarti manusia yang sudah bersifat dengan sifat Tuhan. Orang kita hari ni karu sikit. Bila penggunaan bahasa hari ni tak cermat. Sehingga bila kita sifatkan, bila ahli tasawuf mensifatkan sesuatu dengan sifat-sifat yang kadang-kadang ada kaitan dengan Allah Ta'ala, dia kata mempertuhankan manusia pula dah. Hari ni jadi macam-macam dah hari ni. Padahal kita sepatutnya kena jelas molek lah. Bila benda tutup kait dengan manusia, ada makna dia. Bila berkait dengan Allah Ta'ala, ada makna dia. Tapi kalau jenis yang tak ada disiplin ilmu ke, yang langgar berabi lah batasan ni. Kau mula dia kata, ni ajaran syirik ni, sesat ni. Itu punca dia. Kita nak beri contoh, nak jadi babah ni, nak jadi barang-barang ni. Kita ambil contoh kita biasa dengar, sudahlah. Baik, antara nama-nama Allah, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Nama yang menunjukkan sifat dia tu. Ra'ufun Rahim. Yang maha pemurah, maha penyayang. Kita tahu belaka kalau kita baca Asma'ul Husna, ni ada termasuk dalam Al-Asma' Al-Husna. Nama yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Ra'uf Rahim. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran juga mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat ni. Dah kalau gitu Nabi Muhammad jadi Tuhan ke mana? Tu kena tanya situ. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim tu sifat Nabi Muhammad. Kalau kita tengok Asmaul Husna, Raufur rahim tu nama Allah Ta'ala. Dah sekarang Nabi Muhammad jadi Tuhan dah. Inilah. Tapi ada orang kita ni jadi kata, dia kata tengok, tidak sedar benda ni berterabur dalam ayat Quran dia. Dia kata bila ahli tasawuf menjelaskan sesuatu perkara yang ada kaitan dengan Allah, dia kata telah mempertuhankan manusia pula dah. Maka tu biarlah panjang sikit. Biarlah panjang sikit kau nak kata apa-apa pun. Jadi benda-benda macam ni biasa. Bukan biasa. Bila nama-nama tadi dikaitkan dengan Allah, Raufur Rahim, adalah huraian yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Tapi bila perkataan ini dinisbahkan kepada Nabi, Raufur Rahim, maka adalah maksud-maksud yang sesuai sebagai seorang manusia. Dan segi namanya serupalah, tapi maksudnya tu huraian dia, huraian yang sesuai dengan manusia lah. Gitu contohnya. Saya sebut tadi tu mungkin tak berkait sini, tapi kita dengar ulasan-ulasan di luar tu ada timbul kata-kata ni, ahli tasawuf ni, kalau ni tak kira orang tasawuf lah, dia orang mengaji tasawuf ke, tak kira tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan ajaran tasawuf ni, antara yang kita dengar tu mensifatkan manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Pucanya benda-benda gini lah. Jadi kalau kita tengok benda-benda macam ni, kita kena cermat. Baik. Jadi maksud tahap manusia yang kamil. Jadi kamil itu kena faham lah.
Bila sebut manusia, kita kaitkan manusia dengan sifat kamil itu dengan makna yang sesuai dengan sebagai manusia itulah, iaitu manusia yang mencapai ciri-ciri yang dikendaki, bahawa yang dikendaki supaya manusia itu berciri dengan ciri itu. Bila penuh kriteria itu, manusia yang kamil itu ciri dia apa benda? 1, 2, 3, ciri-ciri dia. Bila cukup ciri dia itu, manusia kamil lah, sempurna lah. Bukan berarti manusia memiliki kesempurnaan yang tak ada kekurangan, itu dah jadi sifat Allah Ta'ala. Kena faham istilah. Jadi kita rasa mabus ini, mana boleh mengata manusia kamil, tak boleh pakai ilmu ni. Pula dah. Baik. Tentang tahap-tahap kebahagiaan mereka, juga ilmu tasawuf ni menjelaskan tentang tahap-tahap kebahagiaan. Manusia ni, tanyalah siapa dia pun, tujuan apa benda? Nak bahagia je. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tanyalah siapa-siapa dia pun. Tak ada tujuan lain kecuali nak bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tanyalah siapa-siapa dia pun. Jadi tasawuf ni antara ilmu yang mengajarkan manusia bagaimana cara nak mencapai tingkatan kebahagiaan tadi tu, dunia dan akhirat, supaya manusia mencapai kebahagiaan yang sebenar dengan cara yang betul. Sebab manusia mana pun memang nak cari bahagia. Kalau bahagia di akhirat, syurga, dapat nikmat syurga, dapat kurniaan Allah dan sebagainya. Bahagia dunia ni ada maksud dia tersendiri. Ceritanya orang makan rasuah, mu nak benda ni nak bahagia kok. Macam mana? Pakai bahan piti ke, bahan tina ke, bahan apa, macam mana? Tanya dia. Ni nak benda. Semua nak bahagia belaka. Tapi bahagia menurut pandangan masing-masing lah. Dan cara masing-masing lah. Betul salah, halal haram, cerita lain. Tapi hak naknya nak bahagia. Tanyalah. Kau tak percaya? ada dok orang cari benda ni nak celaka. Dok. Tapi bahagia menurut pandangan dia. Baik, sikit lagi dah. Cahaya yang zahir pada darjat-darjat mereka sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Demikian juga tasawuf ni ilmu yang menjelaskan tentang hidayah, pedoman, petunjuk yang akan menjelaskan darjat-darjat manusia ni, yang akan membawa manusia meningkat kepada darjat-darjatnya itu menurut kadar yang mampu dicapai oleh manusia itu. Jadi ilmu-ilmu yang menjelaskan aspek-aspek ni, itulah dinamakan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita boleh simpulkan, ilmu tasawuf ni ilmu yang tunjuk jalan macam mana nak jadi manusia yang sempurna menurut kadar. Kalau tak sempurna 1% pun kurang sikit atau kurang lagi. Maksudnya kalau tak boleh makan 100 pun 90, tak boleh 90 pun 80, dari 80 70, jangan 30 sudah. Dah lepas pagar. Dambuk tu. Menurut kadar masing-masing lah. Kemudian ilmu tentang macam mana nak capai hakikat kebahagiaan dunia dan juga akhirat, semua ni kunci dia ada pada ilmu tasawuf. Baik, sikit lagi kita terjemahan. Ini kerana membahaskan secara teori berkenaan darjat dan maqam tidak mungkin dapat menjelaskan hakikat sebenarnya. Yakni tentang tasawuf ni, kalau kita hanya membahaskan dari aspek ilmunya saja, dia tidak akan menjadikan kita kenal perkara itu dengan sebenarnya. Macam kita nak mengenal buah-buahan yang tak pernah kita kenal, semata-mata kita baca penulisan tentang dia. Kita nak kenal durian dan kelazatan buah dia tu, tak pernah kita rasa, hanya semata-mata kita baca buku tentang durian, baca buku tulisan. Kita tak kenal durian dengan pengenalan yang tepat. Sekalipun kita kenal beberapa perkara, tapi mengenal kita tu tak akan penuh. Mungkin kalau orang beri durian kita pun tak kenal durian dengan molek. Itu dia maksudnya. Ini adalah disebabkan ibarat yang diberikan, yakni penjelasan yang diberikan itu, bahasa yang digunakan itu hanyalah sekadar yang boleh memberi kefahaman kepada ahli-ahli bahasa saja. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai, perkataan-perkataan yang digunakan untuk menjelaskan benda itu, kalau tengok dari segi bahasa saja tak pandang, tak cukup. Dia kena perlu kita menghayatinya baru nampak. Baru nampak maksud sebenarnya nak disampai. Jadi kesimpulan mudahnya boleh disimpulkan malam ini bahawa ilmu tasawuf ni ilmu yang beri pedoman kita, tunjuk kita, beri jalan kita macam mana kita ni nak kembali kepada manusia yang sempurna ataupun mendekatinya, dan juga
mengatur laluan kita macam mana nak boleh bahagia hak sebetul-betulnya. Jadi kalau kita rasa benda ni penting, pentinglah ilmu tu. Kalau kita rasa benda ni tak penting, tok laut lah tentang ilmu ni. Itulah dia.